Selamat sejahtera saya ucapkan kepada saudara-saudari sekalian. Saya berterima kasih kepada Tuhan kerana kita sekali lagi bertemu secara online. Keadaan ini telah berterusan selama 1 tahun dan dalam masa yang terdekat ini, saya berpendapat kita akan bertemu secara online sekurang-kurangnya buat beberapa bulan lagi. Sehingga kita dapat menyembah Tuhan secara fizikal bersama-sama. Namun begitu, kita harus sentiasa bersyukur dalam apabila keadaan dan yakin bahawa Tuhan sentiasa mendampingi kita di mana jua kita berada. Kita telah mempelajari buku Nehemiah ini selama 1 tahun dan hari ini merupakan kali terakhir kita bersama-sama mempelajari buku ini. Saya berharap kita semua masih ingat bagaimana Nehemiah sebagai seorang kanan di kerajaan Persia telah mengambil berat dan rela melepaskan tugasnya yang mewah di istana raja dan kembali ke tanah airnya di Jerusalem untuk membina semula tembok dinding yang telah reruntuh. Setelah mengharungi berbagai rintangan dalaman dan juga loran dari musuh-musuh mereka, akhirnya Nehemiah berjaya mengetuai golongan rakyat Yahudi membina semula tembok Jerusalem supaya penduduk-penduduk di Jerusalem selamat dan mereka dapat mengembalikan persembahan kepada Tuhan di rumah Tuhan dalam keadaan yang selamat. Dalam bab yang akhir-akhir ini, iaitu dari bab 8 sehingga bab 12, kita telah mempelajari bagaimana orang Yahudi dengan bantuan Ezra, para imam dan orang Lewi serta bertaubat dan menandatangani perjanjian di hadapan Allah supaya mematuhi apa yang termaktub dalam ajaran Musa. Nampaknya segala keadaan di kota Jerusalem telah kembali kepada keadaan yang biasa dan teratur, di mana penduduk Jerusalem semakin ramai dan bersembahan kepada Tuhan juga kembali ke keadaan yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam keadaan beginilah, setelah 12 tahun Nehemiah berada di Jerusalem, dia kembali ke kota Babel di negara Persia. Namun begitu, setelah beberapa lama Nehemiah kembali dari kota Babel ke Jerusalem, dia terperanjat apabila dia mendapati orang Yahudi telah mula terpesong dari ajaran Tuhan. Jadi, marilah kita membaca bersama-sama bab 13, bab yang terakhir sekali, dari ayat yang keempat ke ayat yang ke-31. Mari kita membaca bersama-sama. Imam Eliashib yang ditugaskan untuk mengawasi stor-stor bekalan itu sudah lama mempunyai hubungan baik dengan Tobiah. Eliashib membenarkan Tobiah menggunakan satu bilik besar yang sebenarnya dihaskan untuk menyimpan persembahan biji-bijian dan kemenyan, peralatan yang digunakan di rumah Tuhan, persembahan untuk para iman, persembahan bersepuluhan daripada biji-bijian, wain dan minyak zaitun untuk orang Lewi, para pemuzik di rumah Tuhan dan para penggawal rumah Tuhan. Sementara hal itu berlaku, aku tidak berada di Jerusalem kerana pada tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, Raja Babel, aku telah pergi ke Babel untuk memberikan laporan kepada raja. Beberapa lama kemudian, barulah aku mendapat kebenaran daripada raja untuk kembali ke Jerusalem. Setibanya aku di sana, aku terperanjat semasa mengetahui bahawa Eliashib sudah membenarkan Tobiah menggunakan sebuah bilik di dalam rumah Tuhan. Aku sangat marah dan melempar keluar semua barang kepunyaan Tobiah.
Kemudian aku memerintah supaya upacara penyucian dilakukan bagi bilik-bilik itu. Setelah itu, aku menyuruh orang mengembalikan semua peralatan rumah Tuhan, persembahan biji-bijian dan kemenyan ke bilik-bilik itu. Aku juga mendapati para pemuzik dan orang Lewi sudah meninggalkan Yerusalem dan kembali ke ladang-ladang mereka. Kerana rakyat tidak mencukupi keperluan hidup mereka. Aku menegur para pengawal kerana mengabaikan rumah Tuhan. Kemudian aku memanggil orang Lewi dan para pemuzik kembali ke rumah Tuhan dan menyuruh mereka bertugas semula. Kemudian seluruh rakyat Israel mulai lagi membawa persembahan bersepuluhan biji-bijian, wain dan minyak zaitun ke rumah Tuhan. Aku menugaskan semua orang yang berikut untuk menjaga stor-stor bekalan itu. Selemia, seorang imam, Zaitun, seorang ahli Taurat, Pedaya, seorang Lewi, Hanan, anak Zakor, cucu Matanya, ialah pembantu mereka. Aku yakin bahawa mereka boleh dipercayai untuk membahagikan bahan-bahan itu kepada sesama pekerja dengan jujur. Ya Allah, ingatlah akan segala yang sudah aku lakukan untuk rumah Tuhan dan ibadat di situ. Pada masa itu, aku nampak penduduk Yahuda memeras buah anggur pada hari Sabat. Sebilangan orang lain memuat biji-bijian, wain, buah anggur, buah ara dan barang-barang lain ke atas kaudai mereka, lalu membawanya ke Yerusalem. Aku memberikan amaran kepada mereka supaya tidak menjual apa-apa pada hari Sabat. Beberapa orang dari kota Tirus yang tinggal di Yerusalem membawa ikan dan pelbagai jenis barang ke Yerusalem. Lalu mereka menjualnya kepada orang Yahudi pada hari Sabat. Aku menegur para pemimpin orang Yahudi. Aku berkata, lihatlah perbuatan kamu yang jahat itu. Kamu mencemarkan hari Sabat. Ayat yang ke-18. Justru itu, kerana itulah Allah menghukum nenek moyang kita dahulu dan memusnahkan kota ini. Sekarang kamu menyebabkan Allah lebih murka lagi terhadap Israel dengan mencemarkan hari Sabat. Oleh itu, aku akan memberikan perintah supaya pintu gerbang kota ditutup pada permulaan tiap-tiap hari Sabat, iaitu sebaik sahaja matahari dan pintu itu tidak dibuka sehingga hari Sabat sudah berlalu. Aku menugaskan beberapa orang anak buahku di pintu-pintu gerbang itu untuk mengawasi supaya tidak ada barang dagangan dibawa masuk ke dalam kota pada hari Sabat. Sekali atau dua kali pedagang-pedagang yang menjual barang dagangan bermalam di luar tembok kota. Aku memberikan amaran kepada mereka, sia-sia saja kamu menunggu sehingga pagi di situ. Jika kamu melakukan hal ini lagi, aku akan mengambil tindakan keras terhadap kamu. Sejak itu mereka tidak datang lagi pada hari Sabat. Aku memberikan perintah kepada orang Lewi supaya menyucikan diri pada dan mengawal pintu-pintu gerbang untuk mengawasi orang supaya menghormati hari Sabat. Ya Allah, ingatlah aku kerana perkara ini dan kasihilah aku demi kasih-Mu yang besar. Pada masa itu, aku juga mendapati banyak orang lelaki Yahudi sudah berkahwin dengan perempuan bangsa Ashdod, Ammon dan Moab. Sebilangan daripada anak-anak mereka bertutur dalam bahasa Ashdod atau bahasa lain, tetapi mereka tidak tahu bertutur dalam bahasa kami. Aku menegur kaum lelaki itu dan mengutuk mereka. Aku memukul mereka dan mencabut rambut mereka. Kemudian aku menyuruh mereka bersumpah
demi nama Allah bahawa tidak sekali-sekali mereka ataupun anak-anak mereka akan berkahwin dengan orang bangsa asing lagi. Aku berkata kepada mereka, perempuan bangsa asinglah yang sudah menyebabkan Raja Solomon berdosa. Raja Solomon lebih agung daripada raja-raja bangsa lain. Allah mengasihi baginda dan menjadikan baginda raja seluruh Israel. Walaupun begitu, baginda berdosa kerana bujukan perempuan bangsa asing. Alangkah jahatnya perbuatan kamu. Kamu berani melawan Allah dengan mengawini perempuan bangsa asing. Yehuda ialah anak Iman Agung Elishib, tetapi salah seorang anak Yoyada berkahwin dengan anak perempuan Sanballat dari kota Ben-Horod. Oleh itu, aku menyuruh Yoyada meninggalkan Yerusalem. Ya Allah, ingatlah bagaimana semua orang itu mencemarkan jawatan iman dan perjanjian yang sudah engkau buat dengan para iman dan orang Lewi. Demikianlah aku menyucikan bangsa Israel daripada segala pengaruh asing. Aku menyediakan peraturan bagi para iman dan orang Lewi supaya mereka masing-masing mengetahui tugasnya. Aku mengatur masa tertentu bagi orang membawa kayu api untuk membakar korban dan masa bagi orang membawa persembahan mereka, iaitu hasil biji-bijian dan buah-buahan yang mula-mula masak. Ya Allah, ingatlah akan semua hal ini dan berkatilah aku. Di sini kita boleh nampak orang Yahudi telah menyimpang dari 4 aspek daripada apa yang kita sudah baca tadi. Aspek yang pertama ialah mereka membenarkan orang luar menduduki rumah Tuhan. Kedua, mereka mengabaikan persembahan kepada Tuhan. Ketiga, mereka tidak menghormati hari Sabat. Dan yang keempat, mereka berkahwin dengan bangsa asing. Mari kita mengkaji satu-satunya. Nombor 1, rumah Tuhan adalah dihaskan untuk menjalankan upacara untuk menyembah Tuhan. Ini adalah tempat milik Tuhan yang suci. Ada tempat di rumah Tuhan hanya membenarkan iman atau Lewi untuk memasukinya. Tapi apa yang kita nampak di sini ialah Iman Agung Elishib dalam membenarkan Tobia menduduki salah satu bilik besar yang dihaskan untuk menyimpan bijian persembahan dan peralatan. Tobia, kalau kita masih mengingati nama ini, dia merupakan salah satu ketua musuh yang bangkit untuk menentang Nehemia apabila Nehemia ingin membina semula tembok Jerusalem. Sememanglah apabila Nehemia mengetahui perkara ini, dia begitu marah sekali dan melemparkan semua barang kepunyaan Tobia keluar rumah Tuhan. Mungkin kita berasa marah juga. Kenapa pula Iman Agung Elishib sudi membenarkan seorang asing bukan sahaja memasuki rumah Tuhan, malah menduduki satu bilik yang besar di dalamnya sehingga kesucian rumah Tuhan dicemari. Adakah kita masih ingat bahawa badan kita merupakan rumah Tuhan juga? Adakah kita juga senang membenarkan benda-benda luar yang bukan kepunyaan Tuhan menduduki hati kita? Malah mungkin menduduki sebahagian besar hati kita dan fikiran kita tanpa kita sedari. Saudara-saudari sekalian, apakah benda-benda luar yang sudah menduduki hati kita? Yang kedua, mereka mengabaikan persembahan kepada Tuhan. Barangkali orang Yahudi tidak memandang berat terhadap persembahan kepada Tuhan
sehingga orang Lewi dan para pemuzik telah kembali bekerja di ladang mereka masing-masing kerana keperluan mereka tidak mencukupi. Ini menyebabkan persembahan di rumah Tuhan diabaikan. Perkara ini adalah sangat serius kerana tujuan mereka membina semula tembok Jerusalem ialah supaya persembahan di rumah Tuhan dapat dikembalikan semula. Tuhan sangatlah mengharapkan umat-umatnya memberikan persembahan kepadanya dengan hati yang syukur. Nehemiah menegur pegawai dan sekali lagi berjaya mengembalikan persembahan di rumah Tuhan. Hari ini, adakah kita memandang berat terhadap persembahan kepada Tuhan? Adakah kita cuma memberi persembahan pada hari Ahad sahaja? Apakah alasannya kenapa kita tidak menyembah Tuhan pada hari yang biasa? Nombor 3. Mereka tidak menghormati hari Sabat. Orang Yahudi asyik bekerja dan berniaga sehingga mereka mengabaikan hari Sabat. Mereka ingin mencari lebih keuntungan. Nehemiah sangat marah dan memberi peringatan kepada mereka bahawa keruntuhan negara Yahudi adalah kerana nenek moyang mereka telah mencemari hari Sabat. Mereka tidak lagi menuruti ajaran Musa. Ini juga memberikan kita satu peringatan yang tegas bahawa kita juga harus menetapkan satu hari dalam satu minggu. Biasanya hari Ahad bagi kebanyakan orang. Supaya kita dapat menumpukan sepenuh perhatian kita kepada Tuhan. Dan sentiasa mengingati bahawa segala kebaikan yang kita sedang nikmati adalah kurniaan Tuhan. Dan kita menghadap Tuhan dengan hati yang berterima kasih. Dan akhir sekali, mereka berkahwin dengan bangsa asing. Nehemiah telah memberikan satu contoh di mana Raja Solomon sebenarnya merupakan raja yang paling agung daripada raja-raja bangsa lain. Allah telah menjadikannya raja seluruh Israel. Namun, baginda telah berdosa kerana mengawini perempuan bangsa asing yang menganut agama lain. Salah satu kebinasaan yang hadir apabila berkahwin dengan bangsa lain ialah anak-anak mereka akan bertutur dalam bahasa lain. Ini bermakna anak-anak mereka tidak faham akan bahasa Yahudi. Kalau mereka tidak faham akan bahasa Yahudi, bagaimanakah firman-firman Tuhan serta ajaran-ajaran Tuhan dapat diwarisi kepada mereka? Maka tidak hairanlah jika anak mereka ini akan menganut kepada agama-agama lain. Peringatan ini masih relevan kepada kita hari ini. Mungkin kita berasa kita akan dapat mempengaruhi pasangan kita sebelum berkahwin, walaupun mereka bukan seagama dengan kita. Namun, hakikatnya kita mendapati lebih daripada 70% daripada anak-anak kita akan mengikuti agama bukan Kristian setelah mereka berkahwin. Ini merupakan satu tragedi yang tidak ingin kita nampak. Inilah juga sebabnya Nehemiah begitu cemas sehingga dia memukul dan mencabut rambut mereka. Kepada mereka yang masih bujang, ingatlah teguran yang keras ini. Akhir sekali, Nehemiah berdoa kepada Tuhan supaya mengingati dan memberkati segala perbuatannya. Hari ini, kalau kita mengambil hikmah daripada pengajaran-pengajaran Nehemiah, saya percaya dan yakin Tuhan akan memberkatikan kita juga. Amin.